Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya nak sambung perbincangan pada sesi sebelum ini, iaitu berkaitan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah daripada Rasul supaya umat Islam ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diberi pilihan untuk berlindung ataupun meminta pertolongan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk perbincangan kita lah, sebagai sambungan kepada perbincangan pada minggu sebelum ini. Jadi berkait dengan tajuk ini, ada satu riwayat daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, yang mana Khawlah menyebutkan bahawa dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kenyataan yang disebut ini sebenarnya merupakan satu doa yang sepatutnya menjadi amalan kepada umat Islam. Jadi kata Khawlah, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Khawlah sebut, Khawlah binti Hakim, yang mana Khawlah ini dari segi biodata dia lah secara ringkas, Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah radhiyallahu anha, beliau terkenal dengan panggilan Ummu Syarik, isteri Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Beliau adalah wanita yang salihah dan banyak kelebihannya, Khawlah. Jadi Khawlah binti Hakim, dia kata, aku dengar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang singgah di mana-mana tempat persinggahan. Kalau mengikut ulama, ini bukan berkait dengan musafir sahaja, tidak. Kalau kita tidak berada dalam keadaan safar, keadaan musafir, tetap kita boleh beramal dengan hadis. Mana bila kita keluar daripada rumah kita, di mana sahaja kita singgah, tak kira lah. Yang mana dalam syarah hadis disebut singgah kerana nak salat, singgah kerana nak makan, singgah kerana nak berjumpa, tak kira asalkan kita bergerak, kemudian kita ada singgah di mana-mana tempat, tak kira lah sama ada kita dalam keadaan musafir ataupun tidak musafir, maka disunnahkan baca doa. Doa apa? Ni doa ni kita ingat sama dah, mungkin tidak menjadi amalan secara meluas. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. Patu setakat tu. Apa maksud a'udzu bikalimatillahi tammat? Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimahnya yang sempurna daripada segala kejahatan makhluknya. Mana kita minta berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Antara tafsiran yang disebut oleh ahli-ahli tafsir, syarah lah daripada pensyarah-pensyarah hadis ini,
menyebutkan bahawa yang dimaksudkan kalimatillah itu kalimah-kalimah Allah yang lengkap, yang sempurna dari segala kekurangan. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah. Jadi kalimah di sini ramai di kalangan pensyarah hadis menyebutkan bermaksud Al-Quran itu sendiri. Kalam Allah itu dia tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan, sempurna. Ada juga setengah ulama sebut kalimat ini dengan erti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuklah juga kalam Allah. Walau bagaimanapun yang penting di sini mana kita berlindung kepada Allah dengan seolah-olah kita kata bertawassul kepada kalimah Allah itu. Ringkas saja. Bila kita baca ini, Nabi tidak sebut beberapa kali. Sebab itulah ramai di kalangan ulama kata kita boleh sebut sebanyak mana yang kita mampu sebut, kita boleh sebut sebanyak mana yang kita nak sebut, kerana ini merupakan doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ringkas, semua cukup ringkas. Yang mana boleh dikatakan ramai di kalangan kita sudah pun tahu, sudah ingat doa ini. Apa kelebihan dia? Nabi kata bila seseorang itu baca lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Antara kelebihannya yang disebut oleh Nabi, maka tidak ada sesuatu pun yang akan dapat membahayakan dirinya sampai dia beranjak, dia pergi daripada tempat dia singgah itu. Dia tidak boleh baca. Kalau kita singgah nak isi minyak pun boleh baca, boleh. Singgah di cabapak pun boleh. Ini boleh baca sama bila-bila. Sebab ini merupakan selain daripada zikir, ianya merupakan doa yang warid daripada Nabi SAW. Hadis ni sebenarnya dia terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada, dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Ni hadis ni. Melalui hadis ini sebenarnya Nabi SAW membimbing kita supaya kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni saya telah bincang hadirat. Setengah-setengah orang tu dia ta'awuz dengan benda-benda tertentu. Misalnya dengan cincin, kayu kokar, kita kata dah. Mana seolah bila perkara tu ada di tubuh dia, dia berasa selamat. Kadang-kadang cincin, tak kira lah, azimat tertentu dan sebagainya. Bila ada perkara itu, benda-benda itu di tubuh dia ataupun berdekatan dengan dia, dia rasa selamat, dia rasa selesa, hati dia rasa tenang. Ini bahaya dia. Sebenarnya kita ada pilihan lain yang lebih baik daripada kita meletakkan benda-benda itu dan kita letak, kita ta'alluq, kita gantungkan hati kita kepada perkara itu. Sebenarnya perkara itu boleh membawa kepada syirik. Walaupun setengah-setengah ulama kata memang itu perbuatan syirik, tapi bahasa yang lebih berlapis kalau kita guna, dia boleh membawa kepada syirik. Sedangkan yang Nabi ajar yang jelasnya, apa dia ni? Kita turun daripada rumah tu kita ada dah bacaan. Turun daripada rumah tu ada bacaan-bacaan yang menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, menunjukkan ta'awuz. Ta'awuz ni hadirat mana kita berlindung kepada Allah daripada, bukan sekadar daripada gangguan syaitan, gangguan iblis, tidak, daripada gangguan setiap min syarri ma khalaqa, daripada semua gangguan makhluk Allah. Sebab yang ganggu kita ni hadirat adalah makhluk Allah yang Allah buat. Jadi kita minta kepada Allah. Itu ajaran Nabi SAW. Sepatutnya begitu. Nak naik kenderaan, ada bacaan dia. Bila berhenti, ada bacaan dia. Singgah kita, singgah nak pergi bilik air lah, kita kata tak, tidak baca dalam bilik air, itu singgah lah, kita baca dalam perjalanan nak pergi ke bilik air. Berapa saat ni baca ni? Berapa saat ini baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq? Boleh baca beberapa kali. Ini sebagai satu latihan. Nabi ajar kita ni sebagai satu latihan. Dalam detik, dalam keadaan, dalam ketika mana kita berada, kita mesti sentiasa bergantung kepada Allah. Kadang-kadang seorang tu, apa yang dia sebut tu boleh membantu hati dia untuk bergantung kepada Allah. Kadang-kadang nak arah pada kita ingat hati, kadang-kadang dia boleh terganggu. Sebab tu kena ada juga dalam bentuk bacaan yang telinga kita boleh dengar, iaitu kita sebut.
dalam bentuk lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Ini cara hidup seorang Muslim yang sebenar. Sebab itulah para pensyarah hadis menyebutkan bahawa bila kita sentiasa menjadikan doa ini, wirid ini sebagai amalan kita, maka kita ni sebenarnya sampai satu tahap kita akan berada di bawah ismatullah, perlindungan Allah. Yang mana kita ni hakikat sebenarnya menjadi wali. Wali ni ada mana orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar tak boleh jalan atas air tak apa, tapi mana wali lah dia panggil. Wali. Wali. Biarlah tidak ada berlaku perkara-perkara ganjil daripada kita pun, tapi maknanya kita ni wali Allah. Wali mana Allah jaga dia. Walaupun kalau dia mati, dia bergerak ke apa pun, tidak terjejas agama dia. Hak tu hak paling pentingnya ulama kata. Aksiden. Setengah orang tu aksiden, tak semaya dah, nak semaya apa lagi moga aksidennya tu. No, aksiden waktu maghrib, tak semaya dah. Dia kata surah tak ada, masjid tak ada. Tu setengah-setengah tu bukan sifat wali Tuhan. Kalau wali Tuhan semua, apa saja yang berlaku kepada dia, bala bencana, musibah dan sebagainya, tidak menjejaskan amal ibadat dia, tidak menjejaskan kebergantungan dia kepada Allah. Ini merupakan satu bentuk latihan. Dan perkara ini sangat penting hati-hati. Nabi ajar kita. Baik. Ulama membuat kesimpulan berkait dengan hadis ini. Yang pertama, melalui hadis ini beristiazah, yang minta berlindung kepada Allah, sama ada kita guna biasa kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tu boleh juga. Tapi mereka ulama ni lebih tinggi lagi daripada itu. Sebab apa? Sebab a'udzubillahi minasyaitanir rajim ni agak lebih khusus, kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ni tidak, kita berlindung daripada semua makhluk Tuhan yang hendak menjatuhkan kita, yang hendak menganiaya kita, yang hendak menzalimi kita. Kalau saya nak sebut kat orang-orang yang terlibat dengan dakwah secara langsung, sama ada dakwah dalam bab politik, dakwah dalam bab tak kira lah dakwah dalam bentuk apa pun, ini mesti menjadi wirid dia yang dia perlu baca. Tak kira lah berapa juta sehari pun dia kena baca. Kalau orang politik ni kan, setiap detik dia kalau kita nak guna bahasa itu ada dia ketuk pun masuk dalam FB. Setara tu nak ayatnya orang politik ni ada. Nak ayatnya orang puhati dia. Sebab tu kalau dia tidak berlindung kepada Allah, dia tak akan selamat. Kalau dia nak berlindung dengan bodyguard, dia tak selamat. Bodyguard dia tembak bodyguard dulu. Dia rasuah bodyguard dulu. Tak selamat. Banyak kita tengok tokoh-tokoh dunia ni, dia mati adalah kerana sebenarnya yang terlibat, yang menganiaya dia, yang menzalimi, siapa perekat bunuh dia, yang menjadi pembantunya, yang memudahkan orang aniaya dia adalah orang paling rapat dengan dia. Kalau kita tengok sejarah tokoh-tokoh dunia. Sebab itulah kita kena doa. Jadi kalau kita nak berkata dengan siapa, nak berkata dengan isteri kita, banyak kes berlaku isteri yang menganiaya suami dia. Kadang isteri itu menjadi punca kejatuhan seseorang pemimpin itu. Nak arah siapa? Nak arah ke PA dia, nak arah pada bodyguard dia. Banyak sejarah menunjukkan kepada kita, semua ni tidak boleh diharap semuanya. Sebab apa? Sebab ini dia manusia. Bila kata manusia, dia ada kepentingan diri. Dia ada kepentingan diri. Sebab tu kita hadirat, kita kena bergantung kepada Allah. Manusia ni pandai-pandai sudah lah. Itu bahasa mudah. Kita kena bergantung kepada Allah. Kalau kita nak selamat. Dan dalam keadaan kita bergantung kepada Allah, katakanlah seseorang itu menzalimi kita, dia fitnah kita sampai peringkat mati dah kita, sampai ke peringkat jatuh jawatan, diluncuk ke jawatan, lari daripada kampung halaman. Seseorang yang hati dia sentiasa dia latih bergantung kepada Tuhan, musibah itu, bencana yang menimpa dia itu, walaupun semua orang kata dia jahat, tapi dia benar sebenarnya, insya-Allah perkara itu tidak akan mencacatkan dia punya kebergantungannya kepada Allah. Dia tetap berada dalam keadaan baik. Mana dia mampu hadapi. Itu maksudnya wali. Wali ni adalah mana orang yang Allah jaga. Bila sebut seseorang yang Allah jaga, bukan bermakna dia tidak difitnah. Nabi ni lah wali. Kalau nak kata wali paling tinggi, Nabi. Kita tengok dalam hadis, Nabi sebut
Nabi sebut bahawa para Nabi lah orang yang paling banyak diuji oleh Allah, dah paling dahsyat, sehingga dibunuh, digergaji, dibelah dua kepala. Ada di zaman Bani Israel. Dalam Quran pun ada sebut. Orang yang paling dekat dengan Allah, dia adalah orang paling teruk, paling hebat, diuji oleh Allah SWT. Sebab itulah tujuan saya sebut perkara ini, supaya kita ni kena letak kita ni berada di landasan yang sebenar dari sudut akidah. Dari sudut akidah, jangan kita bergantung kepada selain Allah. Jadi beristiazah, mohon berlindung kepada Allah ini, sama ada dalam bentuk i'tiqad, dalam bentuk kata-kata, sebagai untuk melatih hati kita. Contohnya hadis yang kita baca ni, doa ni, ini merupakan satu syariat, bukan anjuran biasa, tapi dia merupakan satu syariat yang mana ulama kategorikan zikir, berdoa dalam bentuk zikir seperti ini adalah merupakan satu ibadat yang sangat besar. Bahkan dia berkait dengan akidah kita. Bayangkan seseorang yang faham a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, tu saja kita baca, dapat kelebihan begitu banyak. Sampai satu tahap ulama kata dia akan menjadi, dia seolah dia tu walaupun tidak maksum seperti Nabi, tetapi dia tu di ismatullah, mendapat perlindungan daripada Allah. Tetapi kita tidak sebut dia tu maksum, tapi dia akan dijaga oleh Allah. Apa maksud dijaga? Saat inilah mana Allah akan jaga. Sebab fitnah paling besar, ulama ada fitnah ni, ulama ada tulis satu tajuk khusus. Fitnah paling besar ni fitnah akidah. Manusia boleh mati dengan fitnah, dia boleh jatuh maruah dia boleh jatuh, dia bankrupt, dia boleh, semua boleh berlaku dengan sebab fitnah ni. Manusia kadang-kadang mati membawa diri, lari daripada kampung halaman kerana fitnah, seperti ulama-ulama kita difitnah. Tapi fitnah itu sebenarnya tidaklah sebesar fitnah rasa akidah itu. Fitnah rasa akidah ni dia hilang semua kebaikan yang Allah SWT buka kepada kita di hari akhirat. Semua kebaikan yang kita buat, dia jadi rasa. Itu kalau fitnah dalam bab akidah. Dan perkara syirik yang berlaku ni, dia tidak ada signal. Tidak kata bila berlaku syirik nyala lapu sepuak ramai nak mampu, tu tidak gitu. Tidak gitu hati-hati. Tu tak tahan tu. Kata ramai dia nak habis gas dia tu, dia nyala tu dah. Tapi syirik dia tak gitu. Masa orang berlaku syirik tu sepatutnya yang dia rasa makan lalu sepatutnya konam pun ada. Tu bahaya tu. Tu bahaya syirik. Bahkan dia rasa segar pula bila berlaku syirik, sebab dia tak sedar. Syirik ni hadirat, kalau seorang itu tidak jaga, dia sedar ataupun tidak sedar, kalau dia cuai dalam masalah ni, dia tetap dikira syirik. Dia kata hamba letak azimat ni, hamba pakai cincin ni sebagai ikhtiar je, dia kata. Tidak boleh jadi alasan. Sebab ikhtiar ni dia mesti menepati syariat. Ikhtiar tu sendiri, kita tidak boleh beralasan dengan ikhtiar untuk membenarkan perbuatan kita. Ikhtiar tu sendiri mesti dia tidak bercanggah dengan syariat. Kalau ikhtiar sudah bercanggah dengan syariat, orang tak main ikhtiar tu, tu kena beringat aja. Sebab kau ni banyak berlaku ni, dalam istilah ulama dia panggil syirik moden. Syirik moden, syirik yang mana bagi setengah orang tu dia anggap tidak syirik. Dan kalau tu pun tidak nampak, sebab dia pakai cincin. Tak, cincin ni harum. Siapa dia boleh tahu dia pakai cincin tu dengan anggapan bahawa cincin ini boleh jaga dia. Walaupun 1% saja dia menganggap cincin boleh jaga dia, itu sudah dikira syirik. 99% tu Allah, tapi 1% saja, ataupun bawah lagi daripada 1%, ada sedikit kebergantungan kepada sesuatu yang ada di tubuh dia, itu sudah dinamakan syirik. Kerana syirik ni hadirat, mana ada kebergantungan kepada yang lain. Dalam keadaan sebab ni kita bincang, dia ada sebutlah dalam kitab ni, kalau kita minta tolong dengan orang, bergantung dengan orang tu, ada dibenarkan dalam agama. Tapi dalam konteks kehidupan yang mana perkara itu secara logik kita boleh faham. Pak ni hadirat dengan lembaga cincin boleh selamat, kok mana saya? Padahal orang nak nego, kalau dia tidak syarah tu tak okey, kita beli 500 riyal, 10 riyal kita tak say. Tapi dah syarah kuat telajuk, syarah lagi nota kaki lagi. Kok tepi lagi ada tu. Tempat tu hak dijual pula ustaz balik Mesir, dia kata. Belilah kita ni. Kalau dulu hadirat, kalau kita baca sejarah Arab jahiliah, siapa di binatang pun ada syirik. Orang Arab jahiliah ni dia panggil watad, autad ataupun watad. Ni zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni hadirat mungkin pernah dengar perkara ini. Orang Arab jahiliah ni bukan sekadar di tubuh dia ada perkara-perkara yang boleh menjejaskan, yang kita panggil syirik lah.
Tapi pada binatang pun dia letak juga. Binatang tu tidak jadi syirik, dia tu jadi syiriknya. Contohnya, antara akidah masyarakat Arab jahiliah, dia kata binatang ni salah satu cara yang kita boleh jaga binatang daripada kena penyakit adalah dengan kita letak kalung. Kalung tu macam-macam lah. Ada daripada dia panggil apa ni, tumit arnab. Arnab tu, kaki arnab tu ditumit tu dia ambil. Ni bomoh yang jampi, kemudian dia buat kalung, digantung di tengkok binatang. Unta. Jadi bila gantung tu mengikut kepercayaan mereka, binatang ni tidak akan diganggu oleh makhluk halus, dan dia tidak akan kena penyakit, selamat binatang. Jadi maknanya seolah bila letak tu kerana tu lah, jadi selamat. Manusia azimat letak di tubuh dia, cincin kadang-kadang macam-macam lah. Jadi perkara itu tidak boleh. Sebab apa? Dia akan mengganggu iman seseorang, dia mengganggu akidah seseorang, dia mengganggu kepercayaan, kebergantungan seseorang itu kepada Allah. Dia jadi beralih arah. Walaupun satu peratus dia tidak boleh. Baik, yang kedua, berdasar kepada hadis Khawlah ini juga kita dapati bahawa Al-Quran itu disebut kalimatillah, man Al-Quran itu kalam Allah, dia bukan makhluk. So yang kedua, kenapa a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah. Ulama kata maknanya Quran, atau setengah ulama kata sifat-sifat Allah itu. Sebab seolah-olah kita bukan berlindung direct pada Allah, nama Allah itu, ismuzat itu, tapi bikalimat, dengan kalimah Allah, bukan dengan Allah. Sebab tu ulama kata kalimah Allah ni hakikatnya Allah jugalah, kerana itu sifat-sifat Allah, kalam Allah. Tapi Allah juga mana boleh manusia buat kalam Allah itu? Allah lah. Hakikatnya berlindung pada Allah, maknanya kita bergantung kepada Allah. Jadi tak boleh kepada yang lain, tak boleh dia. Tak ada ruwet sebenarnya, tak ada ruwet. Sebab tu bahaya dia, bahaya perkara ni. Letak gambar tu kenali, nak suruh lari seperniagaan. Kok mana tu tahu? Tahu ke dia? Saya ni memang tinggal di kampung tu kenali. Bukan sekali tinggal, keluarga saya asal di situ. Tok kenali ni miskin. Miskin. Dia tu, mereka awal lah. Kemudian cuma isteri dia tak ada harta selepas daripada, tapi asal dia. Lepas tu dia pun tidak terkenal sebagai jutawan. Tiba-tiba bila letak gambar dia boleh lari seperniagaan, cuba hati-hati hura sikit, boleh kan nak hura tu? Dari sudut mana jadi letak gambar dia jadi maju perniagaan? Dari sudut mana? Kalau kita kata okey, kalau nak maju perniagaan, buka awal tutup lewat, tu pun nampak juga dia punya perkaitan tu. Susun barang, biar cara mujamalah, layan pembeli ni seolah kita anggap pembeli sebagai tuan kita. Tip-tip orang berjaya, muka kena sentiasa manis, biarlah sakit perut nak berak pun kita kata tak, kena tunjuk juga muka senyum. Kita boleh faham tu. Sebab apa? Kerana perkara tu dia boleh menarik perhatian manusia. Manusia jadi suka dengan mesra, terus orang panggil mesra pelanggan. Sebab tu kita boleh faham. Tapi letak gambar tu menali ni ke mana coba ya? Macam mana? Tak nampak. Boleh khabar gambar tu pelukis tu. Tak tahulah. Kok mana tak nampak dia. Dia sebenarnya kerana dia menganggap Tok Menali adalah wali Allah tu sebenarnya. Tak kena. Dia ada memang salah tu. Memang salah tu. Bahaya. Bahaya lah ke mana? Boleh jadi Allah nak uji dia. Selepas dia letak tu, tiba-tiba maju sungguh perniagaan. Dia kata ni, kini. Kadang-kadang Tuhan nak uji seorang tu, nak uji dalam akidah. Hanya ujian yang paling berat saya sebut tadi. Ujian adalah tak ada piti, ujian anak sakit, itu tidak berat lagi tu. Ni ujian adalah akidah. Akhir sekali dia royak kau boleh letaklah gambar tu Nabi. Kawan sekat kau letak ni memang cash flow kawan dia kata berubah. Misalnya dia sebut gini-gini dah. Tengok. Bahaya dia boleh jadi dosa. Bukan kata dia tak ingat kepada Allah, dia akan kata ikhtiar ni, ikhtiar. Tu bahaya, kena mengingat. Setengah tu letak tulisan bukan dalam bahasa Arab, bukan ayat Quran. Kalau ayat Quran pun sebenarnya ulama tidak ajar buat begitu. Jadi gitu hadirin.
Yang ketiga, isti'azah, minta berlindung kepada selain Allah ini. Ulama sebut, ada setengah ulama kata syirik secara total. Memang syirik. Ada setengah ulama kata boleh membawa pada syirik. Ada setengah ulama kata dia sedang berada di tepi syirik, lembah syirik. Makna saat gelincir sedikit saja dia boleh akan terjumus ke dalam gaung syirik itu. Maknanya perkara ni bahaya. Kalau kita kata tidak syirik, betul, tapi hampir dengan syirik. Sebab tu ulama ni ada setengah kata syirik, ada setengah kata tidak. Ni kalau tidak syirik pun hampir-hampir syirik. Selangkah lagi nak jadi syirik. Bila-bila masa boleh jadi syirik. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bahawa syirik ini seperti yang saya sebut tadi, dia tidak memberi satu kesan zahir kepada kita. Kalau kita makan sesuatu hati-hati, contohnya lah silap makan ataupun makan racun, dia memberi kesan selalu. Sama ada racun tu tidak buat sakit perut, sekadar sakit perut ya, setengah tu racun buat. Kalau racun tu buat boleh bawa maut selalu. Tapi kalau racun tu tidak buat, dia memberi kesan nampak secara zahir. Tersilap makan pun jadi peluh, cerah perut, cirit diri. Hak tu kita kata hak zahir. Maka kesan dia secara zahir. Tapi syirik ni dari segi zahir tak nampak kesan dia. Tidak kata orang yang melakukan syirik menjadi demam, batuk ke, genih atas belakang ke, tidak. Sehat betul je syirik tu. Demo tu tidak syirik tu nampak sesak ke dadak. Kawan syirik-syirik pun kaya. 30,000 sebulan mendapat hak. Demo buat 3,000 pun bayar. Hak tu tauhid tu. Tengok. Tu gangguan syaitan tu. Dia ukur benar tak benar ni berdasar pada kebenaran. Dia ukur benar tak benar ni berdasar kepada keupayaan seseorang itu dari sudut dunia. Dari sudut tu maknanya dia sudah diganggu oleh syaitan. Mau orang lagu ni kalau bahasa Kelantan kita, death syaitan tu. Dia kata kawan pakai tali pinggan ni tali pinggan untuk memui 300, lepas seumur bawa beras lari lepas, dia kata perempuan ni ada mula-mula tu Proton Wira, dia beli cash 7 khabar kapur dia janda. Sebab anak saudara tu sahabat saya. Saya tengok sendiri berkali-kali tak pernah tengok. Kita pergi rumah dia, kebetulan anak saudara dia bukan orang Kelantan. Bila dia minta saya nak pergi Muhammad Daud, saya bawa lah. Kita kenal kapur tu. Dia lah itu kita bawa pergi dengan kenderaan kita. Naik atas rumah tu kecil. Sebab mocik ni bagus, dia baik. Kita tanya dia, mocik ni siapa nego rumah besar ni mu beli kereta wira cash pada waktu tu. Perempuan pula tu janda. Apa rahsianya? Dia cerita tak ada mocik nego beras. Dia suruh pula, dia kata mocik nego beras. Dia tak ada kena tahan apa kau kastan. Kata mocik buat mana? Ada rahsia dia. Dia tunjuk lah di kat pinggir tu 300 riyal kat pinggir. Kalau kita beli di Maidin boleh sekat kuning. Rupanya ikat pinggan ni dari ikat pinggan yang dibekalkan oleh bomo. Ikat pinggan dia tu panjang itu, lepas tu dia ada butir-butir gitu separuh getah. Separuh getah. Separuh getah kan, dia ada butuk-butuk gitu tu. Tapi dalam bentuk comel lah dia buat. Nak jual 300 tak kena buat uduh kan. Dia sebut, dia kata tak silap dia sebut lah. Seingat saya dia kata 3 bulan sekali dia kena renew power. Kita rotate orang kali. Rotate sekali setahun ataupun 6 bulan sekali. Insyaallah berarti setahun sekali. Ni tak 3 bulan sekali. Sekali pergi 300 riyal nak renew dia tu. Lagu mana cara renew untuk Roma ni akan baca jampi semula. Dia masuk power. Sebab dia sepah dia dalam tempoh 3 bulan tu, 3 bulan dia akan berkurangnya power dia tu. Jadi setiap 3 bulan dia akan bagi, dia letak pinggan. Saya tanya dia, mocik amal lagu mana cara dia tu. Dia kata bila nampak konsisten tu dia pegang kat pinggan, dia pegang dalam baju. Dia pegang. Situ dia ada kosak sesuatu. Kosak ke dia tu? Mitok pegang, tu belak tengok ni, nyasi pusat. Pegang kat pinggan, mitok biar Tuhan lepas beras dia tu. Sebab kalau kena dengan stet, dengan lori-lori dia ambil. Dia kata lepas semua. Dia kata terkejut saya. Masa tu kita mengaji hadis tu. Masa tu saya mengaji hadis tu. Saya kata tak boleh makcik tu bahaya. Bahaya kau mana dia kata? Bahaya kau mana? Dia tanya. Kita sebutlah dia mana makcik tu sebenarnya tidak bergantung tu. Bergantung dengan ikat pinggan tu dah tu. Bukan tawakal Allah, tawakal ala ikat pinggan tu. Soalnya begitu tu. Dok kata ni ikhtiar, makcik ingat Tuhan sama. Betul masa tu. Dia ingat Tuhan, dia sedetik saja ingat bergantung pada selain Allah. Kalau mati pada itu memang dalam hadis Terang hadis sebut bahawa seorang itu mati dalam keadaan syirik akbar, syirik yang jatuh akidah dia.
Bayangkanlah perkara itu berlaku beberapa tahun, lama tu, sehingga dia jadi kaya amalan lagu tu. Cuba hati-hati fikir, harus ke tidak tu? Baik, kalau dia beli ikat pinggan di main dia nak pegang gitu ke? Bila tengok kastai pegang ikat pinggan ke 18.5 tu selepas potongnya. No, dia pegang gitu. Bapa yang pegang tu? Bapa. Sebab ikat pinggan ni bagi dia ada sakti, dia boleh menyebabkan dia tidak disekap. Itu orang panggil kebergantungan. Tak kira lagi dari segi langgar hukum tu, dosa tu. Tak ada khilaf di kalangan ulama ahli hadrat, lari daripada cukar kajian ni memang dosa. Dia termasuk dalam hukum wad'i dia panggil. Hukum wad'i ni termasuk dalam bab hukum syariat juga. Hukum ketentuan negara secara sah itu diterima pakar oleh syarak. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata kalau kita beli kereta bank tarik dengan beli kereta dilani oleh kastel, setengah ulama kata lebih molek kita beli kastel lagi. Sebab hak tu dia melibatkan kesalahan. Sebab hak bank kadang-kadang bukan kesalahan, orang tak boleh bayar ni kadang-kadang memang dia tak boleh bayar. Itu kelemahan, bukan kesalahan. Tapi lari cukar ni itu kesalahan. Ada ulama kata begini, mandahlah buat salah dengan hukum wad'i, hukum kerajaan yang mana diiktiraf oleh syariat. Bersalah pula dari sudut prinsip akidah itu. Bahaya dia. Baik, penjelasan isti'azah yang disyariatkan sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur dan lain-lain. Kenapa Nabi tekan sangat kita kena bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta berlindung kepada Allah. Ini sebagai nak buat amalan-amalan syirik di zaman jahiliyah. Kerana zaman jahiliyah secara umumnya masyarakat Arab jahiliyah yang dipanggil kalangan musyrikin Mekah ni, memang dia bergantung kepada jin dalam semua keadaan. Dia minta tolong dengan jin, minta tolong dengan penghuni kubur yang dianggap sebagai wali. Kalau kita panggil tawassul dalam bahasa lain, minta tolong. Dia minta tolong dengan orang mati dalam kubur. Kerana orang mati itu dianggap sebagai waliullah dan lain-lain. Jadi Nabi sebagai alternatif, bila Nabi bekalkan tauhid pada umat Islam, maka syirik itu mesti dibuat. Ini dalam proses nak membuat saki-baki amalan syirik dan nak masukkan tauhid dengan 100% tauhid. Itu sebenarnya. Dalam agenda itulah Nabi kata kita wajib bila, sebab tu Nabi sebut bila singgah di tempat mana-mana dia gini aja. Ada kenapa? Amalan Arab jahiliah ni bila dia singgah di satu-satu tempat, dia akan kata gini, wahai penunggu. Kalau saya terjemah dalam bahasa Melayu, orang kita apa dulu lalu bawa pokok jambu besar, minta maaf lah, anak cucu nak tupai lalu, minta maaf siapa? Asyik minta maaf dengan siapa? Anak cucu siapa? Tok dia tu nama ke dia? Kau minta ke dia? Cuba kita fikir. Sebab tu bila meliwat cerita tu memang ada sungguh berlaku. Amalan tu tidak bolak-bolak amalan jahiliah. Nabi nak buat tu. Bapa yang takut pada selain Allah tu, siapa minta berlindung, anak cucu nak tupai lalu gini-gini nak. Bapa gitu. Itu gambaran amalan-amalan syirik. Dan itu perkara biasa zaman jahiliah. Jadi bila Nabi ajar doa ni, sebenarnya nak kikih tu lah. Sebab kadang-kadang manusia tak padan dengan akidah saja. Dia perlu di training dalam bentuk kata-kata, perlu dilatih dalam bentuk perbuatan. Itu semaya, akad doa, akad tangan doa, semaya, sembelih. Semua itu adalah proses nak mengajar manusia supaya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak padan dengan akidah saja. Dia kena dalam bentuk lafaz sebagai nak mengajar manusia. Dia kena dalam bentuk amali untuk mengajar manusia. Dia hak ni sepatutnya dijadikan amalan setiap kali kita singgah di mana-mana. Orang Arab gitu aja, zaman Arab jahiliah. Kadang-kadang dia singgah tengah pada pasir dah, dia tengok gelar, dia seru berhala dia, seru nama berhala. Minta supaya dia selamat dalam perjalanan. Minta kepada siapa? Minta kepada selain daripada Allah. Jadi Nabi nak tukar tu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya itulah amalan mereka sebelum mereka masuk Islam. Jadi bila mana mereka masuk Islam, betul sudah mengucap la ilaha illallah, tetapi nak buat hak tu hati-hati, dia perlu masa. Ini satu pendekatan Nabi ajar umat dia nak buat hak tu bukan sekadar tasdik dalam hati, tapi dia kena sebut dengan lidah dan dia kena buat dengan perbuatan. Hak itulah menjadi tarikh iman itu. Maknanya yang Nabi ajar kita a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa, ini Nabi nak ajar kita bahawa iman itu mesti disebut dengan lidah. Antara hal ni lah.
Nak mengukuhkan keimanan tu, kalau tidaknya bergantung pada ikut-ikut kara, dia ikut nak cicing dengan misarima, dengan apa dia lagi, kayu kokah, agak-agak boleh lagi. Tanduk ada tanduk. Ikan apa ni, ikan duyung, tak tahulah ikan duyung dia ambil mana, dah tolak ke dia tu lah. Ni bagi Tok Momo kat orang kita ni, ada bila Tok Momo wui kat Tok Momo dia ada lah. Lagi tu lah. Jadi kena ingat. Yang kelima, keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ringkas, doa Nabi, kalau kita perhati doa Nabi, dia pendek-pendek ya. Sebenarnya. Sebab Nabi bila sini dia baca doa ni, sini baca doa ni. Apa yang kita jadi panjang? Sebab kita mengaji gabung. Dia capur-capur panjang sungguh, kita letih nak amal. Tu tak siapa tu. Kalau hajar sungguh sikit nak turun masjid doa. Sepanjang ni doa. Nak naik gerai apa sepanjang ni lebih sikit. Ni apa jela ya separuh muka surat setengah tu ya kapal lemah tu. Nak baca mana doa panjang ni mak. Dia kata makcik ni kuliah apa tak ingat lagi. Makcik pergi Mekah satu tekak, akhir sekali baca Rabbana Atina daripada pergi sampai kelilik rumah. Nak baca doa panjang ni mak. Sebab kita dedahkan doa dalam konteks yang salah. Kita dedahkan doa pada masyarakat dalam konteks yang salah. Payah kau ni. A'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah daripada segala kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Tak ada payah sikit apa tu. Baca tu. Baca ketika mana. Lepas tu banyak lagi hal lain. Tapi hal ni antara yang diajar oleh Nabi yang punya kelebihan. Bila kita baca ni, tidak ada sesuatu boleh memudaratkan kita dari segi keimanan itu. Saya tak boleh jamin baca doa ni tidak accident. Sebab Nabi pun tak boleh jamin gitu. Mudarat yang dimaksudkan mudarat dari segi agama. Accident itu termasuk qada kauniyah dia panggil. Kalau kita nak bincang kena main merupakan tu tak ada. Dia dua. Ulama bincang hadis ni, bila kita baca hadis ni, doa ni adalah kita kena faham dua ketentuan tuan. Ketentuan secara syar'i selagi ketentuan secara kauni dia panggil. Ketentuan secara kauni tu dia. Accident, sakit itu secara kauni. Tak berkait dengan syariat tu. Kita kata orang alim wali setengah mana, bila Allah sudah tentukan secara kauni dia tu sakit, dia akan sakit. Tetapi secara syar'i, bila seorang itu sakit, apa yang kita kena buat secara syar'i? Kena sabar, kena baca doa, semaya tak boleh tinggal. Lepas tu, kalau kita boleh jaga perkara ni secara syar'i juga, kita akan dapat pahala lebih. Bahkan dalam hadis Nabi, seseorang kena penyakit kulit, penyakit pada kulit dia, katakanlah dia dengan sebab dia sabar, katakanlah 10 tahun kena, selepas tu sembuh. Dalam tempoh 10 tahun tu, Nabi kata, saya tak ingat hadis ni, tapi jelas hadis ni hadis sahih. Dalam tempoh 10 tahun itu, setiap saat, setiap detik, oleh kerana penyakit ni dia tak hilang, dia ada sombong. Kalau 10 tahun penyakit kulit, serosis misalnya, tu berat tu. Dia akan dapat penghapusan pahala setiap saat dan penghapusan dosa setiap saat. Katakanlah dia mati, dengan sebab penyakit tu dia mati, Allah SWT akan hapuskan semua dosa dia dan disediakan untuk dia syurga. Dan dalam hadis lain Nabi kata, seorang itu ditipu musibah kematian anak, orang yang paling disayangi dia sabar dalam konteks sana, tidak terjejah ibadat dia, tidak terjejah hubungan dia dengan Allah SWT. Allah sediakan mahliga dalam syurga. Maknanya dia ni masuk syurga lah. Sebab tu dapat mahliga dalam syurga. Kita kalau duduk buah pokok tak apa, dah asal dalam syurga. Tidak hujan tempat kita ni. Biarlah tak ada. Kita duduk dalam kotak, apa pasal dalam syurga? Tidak gitu sifat dia. Maknanya kemuliaan mana dalam syurga ni pun dia ada tahap dia pula. Begitu dia. Jadi doa Nabi ni walaupun singkat, walaupun ringkas, tapi tu doa Nabi dia mesti lebih hebat lain. Saya tengok dalam hadis, ada ketika satu kisah berlaku, Nabi sedang mengurus binatang yang akan dikorbankan. Pada dalam hadis tersebut Nabi tak pakai baju, cuma Nabi letak kain sebal lah, letak kain atas kepala baru, dia jadi nampak lah, belikat Nabi sikit. Sebab kita tak jumpa dalam hadis Nabi turun rumah
pakai belakang saja, baju tak pakai, pusat jelu-jelu gitu. Kita tak jumpa, tak ada. Nabi tak pernah buat. Ya orang kita ni dia pakai orang kita tengok para ustaz ni. Dia pakai kain tuala dia boleh basuh kereta depan rumah dia. Orang lalu tengok buat dia tu ustaz basuh kereta. Bayar ke lah, enggak ustaz semua pun minta maaf lah dia. Ustaz ni biasanya puji. Nah, enggak hudu pengen apa. Dia pula kata masa dia akad berdiri saya tengok ni. Dia kata kalau jatuh kain ni buat ni kain saja ni kata. Tak akan suara dia maksudnya. Dia boleh kata gitu. Dia akad berdiri, kita kata mana seksi ni. Dia pun belas logo ustaz ni. Dia kata mana? Ada kata kalau jatuh kain ni berat ni dia pegang akad berdiri. Kata boleh nak hidup ustaz ni. Tapi jalan tu mana? Ya ada ke Nabi tu mau pakai kain pelekat haji ataupun pakai seluar saja, tak akan baju. Tak ada, tak jumpa. Jadi kini saya nak sebutnya bila Nabi duduk tengah urus binatang, duduk cok binatang atas belakang itu sedekah zakat. Maknanya tak korban lah, binatang korban. Tiba-tiba ada sahabat mari bawa anak. Sahabat ni dia bawa anak sahabat dia. Anak sahabat jugalah. Nak suruh Nabi belah mulut orang Kelantan kata. Tahnik lah. Oh Nabi pun situ lah. Situlah tidak kata atau mandi tak Nabi basuh tangan. Nabi kata dia ada. Jadi sahabat dia kata ada kurma dengan air zam-zam. Nabi pun buat. Nabi buat seperti kita buat lah. Tahnik, kita panggil tahnik belah mulut tu. Kemudian Nabi doa, mudah-mudahan Allahumma ighfir lahu. Tu Nabi doa, anak jatuh. Ya Allah berkatilah budak ni. Gitu. Allahumma barik lahu. Allahumma barik lah. Ya Allah berkatilah budak ni. Gitu ya Nabi doa. Lepas tu sahabat pergi balik. Nabi pun buat kerja dia mula. Oh kalau nak mandi dulu, nak gola dulu, ada 2 jam. Ni Nabi tak habis masa ke apa? Allahumma barik lahu. Ya Allah berkatlah. Sebab tu kita kena yakin doa Nabi ni hadirat walaupun pendek, dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin hal tu. Tapi orang kita ni tak siap. Kata tak nak sabar. Enggak tahu kena panggil orang buat lagi tu. Nak panggil orang ramai mari buat 2 minit. Hak tu yang jadi timbul buat guna belak-belak tu. Nak suruh jadi panjang tu lah baru nak sabar dah habis biti 1000 lebih ni. Panggil orang tu ya jadi bang belagak, selawat, gosok kepala. Lepas tu ada hal lucu lagi. Bodoh ada dah 7 hari. Dia pergi budak saya pun nak sokong tengok kata ustaz ni berapa jadi babuk lagu ni. Dia pergi dia kata dia tanya anak nama gapo. Dia kata dia sebut nama lah. Contoh kita kata Maryam, wahai Maryam, apabila selepas ni bertemu saya maka tegurlah saya. Masa habis dia kata lagu tu. Dia pesan budak tu kalau jumpa dia saya tegurlah dia. Budak tu umur 7 hari baru. Kata babuk molek ustaz ni. Yang mana tak tahu tu. Dan kalau temui kita-kita yang ada ni, kita sedang tahnik Maryam ni, tegurlah nak sebut. Aduh kalau betul ni. Jadi lama lepas tu bangun selawat pula, berjamah kepala 7 keliling, selawat sepotawah. Pakak pergi lah itulah hadirat orang kita. Tu hadirat tidak sunnah Nabi sikit apa. Tu sunnah, tak tahulah sunnah boleh hadirat boleh bos diri ya. Tapi kok mana hadirat memalukan. Kita nak buat tahnik ni sunnah. Hak kita nak buat ni asal daripada sunnah. Apa ya kita duk tambah-tambah apa? Rasa tak cukup lagi hak Nabi buat tu. Rasa tak cukup rekah doa. Mana Nabi ni apa nak seolah dia nak kata gitu. Apa Nabi buat rekah doa? Tak pandai nanti. Tengok aku buat. Seolah nak kata gitu. Ya Allah kau hadirat agama tak no tu. Tapi tu dalam istilah ulama dia panggil bid'ah idhafiyah dia panggil. Idhafiyah ni asalnya ada, cuma dia buat tambahan di atas asal. Tu dia panggil bid'ah idhafiyah. Ada asal tu. Tahnik tak ada, memang dalam hadis ada. Tapi dia tambah hak dia sendiri. Hak tambah tu ulama kata tak boleh tu. Tu kena beringat dia tu lah. Kita ni nak gapo dia? Nak buat kan nak berkat, nak berkat. Nak ikut sunnah. Sepatutnya kena buat gitulah. Jadi orang kita ni kadang Allah pendek dia kata dah. Saya pernah kita doa dia ajak makan. Kemudian dia suruh saya tali. Saya kata saya gaduh ni tak boleh buat sendiri lah. Nak buat berapa juta pun tak kata lah berapa juta tu. Tak buat sendiri lah. Tak dan orang kata doa tak apa. Kita pun doa pun. Kita doa memang doa khusus pada tuan rumah. Dalam bahasa Arab dan saya sebut ke Melayu suruh dia faham.
Sultan lah. Kali sebenarnya gitu lah. Bila turun tu Pak Jeb bawa kata, Allah Ustaz rengkah doa terapuk tua rumah tak puas hati. Dia kata kalau nak puas hati kena buat sendiri. Lama tak klik. Tunggu dia duduk rumah dia dah hamba kena pergi lain lama je gitu. Buat sendiri. Jadi doa Nabi dia tak kira panjang. Sebab tu kita kedengaran ada setengah-setengah orang tu dia kata buat panjang sikit ni rumah orang kaya ni. Saya biasa tu dengar tu. Sebelum saya ngaji hadis ni kita je buat benda-benda gitu. Sungguh. Kita tahulah. Mentor kita tu dia pesan. Dia tu Ustaz hanya baca doa panjang sikit ni rumah orang kaya ni. Kita apa kaitan kaya dengan baca panjang? Orang pun dia ada maksud dia. Hati-hati tak boleh faham, tak faham. Boleh mari kuliah. Kalau waktu pun tak faham. Apa yang suruh panjang tu? Dia ada maksud dia tu. Tak boleh ada dia tu. Saya tak boleh terima langsung tu. Dia tak boleh terima, dia tak buat. Cuma apa saya nak sebutnya, kalau nak berkat ikut orang. Gitu saja. Sebab kalau kita buat, akhir sekali orang yang tidak tahu agama tak mengaji, dia kata gini lah Nabi buat dulu. So dah kerja saya. Kalau orang-orang yang jahil tak tahu lagu ni Nabi buat rupanya bila nak tahni anak ni pakai akak selapas tu gosok kepala dah. Gosok kepala lagu tu Nabi buat. Saya nak bakar pun buat gitu juga pakai ni. Pun habis agama ni dah. Duk mai letak atas bakali tak boleh tidak. Sunnah Nabi dia tidak pakai bakali tu. Dia kena pakai sahih atau tidak. Gitulah dah. Jadi bab ta'awuz ni gitulah dah. InsyaAllah untuk selepas ni saya akan sambung perbincangan tajuk yang sama. Selepas ni kita akan cuba buat perbezaan. Apa maksud minta berlindung dengan apa maksud minta doa. Minta selamat tu dia panggil istighatsah itu. Semuanya ada dalil. Kita akan bincang hati-hati. Sebab itulah hati-hati kita kena ingat kita umat Islam kalau kita bergantung 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berasa luah hidup kita walaupun kita ni miskin. Kita akan berasa hidup kita ni luah walaupun kita tidak ada penyokong. Walaupun orang tak hira kehadiran kita, tapi bila kita bergantung kepada Allah, kita berasa kita lah orang yang paling kuat dari segi kehidupan di dunia, kuat semangat dan sebagainya. Sebab sahabat Nabi. Siapa dia siapa ni? Miskin tu tak jangan kira, tapi tak terjejah sikit pun. Bukan sekadar ibadat, jihad tidak terjejah. Itu yang kita nak je lah. Kalau tidak rumai takut, kau orang takut, kau orang tu takut, kau orang ni akhir sekali hidup dengan penuh ketakutan sampai mati. Jadi ini perkara yang tidak pernah sabar. Jadi hadirat, insya-Allah tajuk ni kita akan bincang pula selepas daripada ini, sebab ada maklumat lain yang saya akan tambahlah di atas perbincangan kita. Rasa setakat itulah dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.